Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh bin Aqil Syiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahdhanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisaw fa inna lahu waja' au kama qala rawahu Bukhari wa Muslim. Ya ma'syarasy syabab. Ya ma'syara ni maknanya panggilan. Wahai asy-syabab, pemuda. Ya ma'syarasy syabab, wahai pemuda-pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah, yang mempunyai kesanggupan, falyatazawwaj, maka hendaklah ia berkahwin. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah, wahai pemuda-pemuda, barang siapa yang mempunyai kesanggupan, falyatazawwaj, maka hendaklah ia berkahwin. Nabi suruh kahwin. Fa innahu, kerana itu lebih aghaddu lil basar, kerana itu lebih dapat mengendalikan akan pandangan matanya. Wa ahzanu lil farji, dan lebih dapat membentengi akan kehormatannya. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang tidak mampu. Okey. Mula-mula Nabi suruh kahwin siapa yang mampu, supaya dengan perkahwinan itu dapat menundukkan pandangan matanya. Yang keduanya, dapat membenteng akan kehormatannya. Maknanya maruahnya lebih terjaga daripada buat benda yang tak elok. Wa man lam yastati', tapi kalau siapa tak mampu, sebab nak kahwin ni kena ada kemampuan juga, bukan kemampuan semangat je lebih kan? Tapi dia kena kemampuan hartanya dan sebagainya lah. Untuk nak hidup, nak menyara keluarga, anak bini di masa yang akan datang, dia kena fikir semua tu. Jadi kalau dia tak mampu lagi waktu tu, mungkin sebab dia belum bersedia dari segi kewangan dan sebagainya, maka kata Nabi, fa alaihi bisawam, maka hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu waja', kerana puasa itu dapat mengendurkan syahwatnya. Kerana dengan puasa tadi dapat mengurangkan sedikit akan syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih muttafaqun alaih.
Jadi pengajaran daripada hadis ni dua perkara. Yang pertama, pemuda Nabi suruh kahwin yang ada kesanggupan ataupun ada kemampuan untuk berkahwin, maka kahwin. Tapi siapa yang belum ada kemampuan untuk berkahwin, kena dia banyak puasa. Ini kahwin pun tak mampu, puasa pun tak mampu, macam mana? Jadi kalau belum nak kahwin, kena banyak puasa. Sebab Nabi kata kan, supaya kendur sikit syahwat dia. Sebab kata Ustaz Azai dulu, kita tak payah sembang lah. Kata saya tak main awet-awet ni. Depa buka baju pan saya dah tasbih tak apa. Sembang boleh lemah kan. Kalau jadi sungguh nampak dengan tasbih dibaling kan. Jadi perempuan ni tak boleh buat main, tak boleh buat lebih kurang. Dia sama dengan duit lah. Dia 3 ta. Wanita, harta dengan tahta. 3 ta ni tak payah buat sembang kemah lah. Kalau belum diuji memang kita boleh cakap macam-macam. Kena uji berat. Wanita, perempuan tak ada perempuan di depan kita, tak ada siapa nak pikat kita, memang kita rasa steady. Cuba kalau kena. Dalam dah kahwin kena pun goyang juga. Tu dah ada bini kat rumah. Lepas tu ada perempuan kacau pula, goyang juga kan. Tu wanita. Betul harta. Harta jangan awak sembang gemah lah. Aku kalau kaya pun aku tetap taat. Berapa banyak yang kecundang. Siapa nama tu? Korun kecundang. Umayyah bin Khalaf kecundang. Lagi apa nama lagi? Firaun. Banyak lagi lah. Banyak yang kecundang dengan sebab harta yang banyak tadi. Begitu juga tahta, jawatan. Kita sembang kata aku kalau jadi menteri pun aku steady. Belum tentu. Sebab ujian dia tu memang berat. Macam-macam diuji. Jadi apa-apa pun minta petunjuk daripada Allah SWT. Jadi itu bahagian fadilat puasa kita. Jadi kesimpulannya, puasa juga dapat mengurangkan syahwat, mengendurkan syahwat. Jadi dengan siapa yang syahwatnya melampau sangat, perbanyakkanlah puasa. InsyaAllah dapat dikendurkan. Ini tips ataupun apa yang dipesan oleh baginda Nabi SAW. Tak percaya, dosa boleh rosak akidah. Jadi wajib kita percaya. Kadang-kadang kita buat tanya, ya ke dengan puasa boleh kurang syahwat? Jangan buat tanya gitu, buat dulu. Dah buat baru tahu. Dah buat baru rasa. Baik. Kita sambung kitab kita ni, Arba'ah wa Ishrun, 24. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab. Sambung lagi bab beriman dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Sekarang kita masuk ke sifat, iaitu dia kata sini sifat-sifat yang wajib bagi rasul. Sifat-sifat yang wajib bagi rasul. Wajib bagi rasul itu 4 sifat. Maksud wajib di sini mesti kena ada. Kalau tak ada sifat ni maknanya itu bukan rasul lah tu. Kalau namanya rasul, 4 ni mesti ada. Tu maksud wajib tu. Makna takkan tak boleh ada. Iaitu apa dia? Yang pertama, as-siddiq. Siddiq artinya benar. Yang pertama mesti benar. Benar 3. Benar perkataannya, benar perbuatannya, dan benar diamnya. Itu kita tambah, tak ada dalam kitab. Ini syarah dalam kitab-kitab yang lain. Iaitu benar dari sudut perkataan, cakapnya mesti benar, tak pernah berbohong. Malahan Nabi Muhammad SAW sebelum dilantik menjadi Nabi ketika usianya umur 40 tahun, sebelum tu lagi Nabi sejak daripada kecil memang tak pernah berbohong. Sejak daripada zaman kanak-kanaknya sampailah remaja, sampailah dewasa, tak pernah berbohong. Allah dah jaga dah Nabi sejak daripada mula lagi. Jadi sifat benar ni mesti ada pada setiap rasul. Jadi tak boleh kita kata rasul pun ada kat cakap tak kena. Tak boleh. Cakap begitu jadi kafir lala tu juga. Kalau dalam keadaan jahil, wajib bertaubat segera.
Tapi kalau cakap tu dalam keadaan sedar dan dia tahu itu salah, dia cakap juga jadi kafir, kata ulama. Sebab menghina ataupun menidakkan penafian sifat yang wajib ke atas Rasul. Yang kedua, al-amanah. Sifat amanah artinya kepercayaan. Makna amanah tu artinya kepercayaan, boleh dipercayai. Tadi sidik tadi tak selesai. Sidik benar dengan perkataan, benar dengan perbuatan. Perbuatannya pun benar. Maksud perbuatan tu benar, apa saja Nabi buat tu betul. Tak ada yang Nabi buat tu salah. Hatta disebut dalam kitab Baharul Mazi, cerita tentang Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri. Walaupun buang air kecil dalam keadaan berdiri itu, maknanya kita nampak macam tak berapa cantik kan. Tapi Nabi pernah buat sekali. Jadi perbuatan Nabi tu bukan maksudnya Nabi pun buat benda tak betul. Tak, benda tu betul. Betul pada ketika keadaan dia. Waktu Nabi buat buang air kecil dalam keadaan berdiri, waktu tu keadaan di kawasan sekeliling terlampau kotor, banyak sangat najis dan benda-benda yang kotor. Kalau Nabi duduk, nescaya jubah ataupun pakaian Nabi akan terkena bahagian yang kotor tersebut. Maka Nabi nak ajar, bila dalam keadaan darurah seperti itu, terlampau kotor, maka diharuskan, kata ulama, untuk kita melaksanakannya dalam keadaan berdiri. Tapi bukan selalu lah. Ini memang jadi tabiat lah. Siap lompat-lompat ni. Tu tak kena. Tu bukan sunnah dah tu. Tu bukan yang Nabi ajar tu kan. Jadi kita masuk tandas, kan ada mangkuk untuk diri kat luar tu. Janganlah guna yang tu. Kapi-kapi letak dia lah. Dia pun mana ada kitab, mana ada ikut Nabi apa sebagainya. Kita masuk belah dalam. Tapi darurah, tak tahan sangat kan, sebab dia memang hujung-hujung dah, sikit lagi kan. Dia memang dia dah jenguk-jenguk gitu. Jadi bila dah tak boleh tahan sangat, bolehlah kan. Tapi cover lah sikit kan. Malu-malu, jangan awak relax gitu tak. Tapi kalau betul-betul darurah sangat, waktu amal biasa janganlah begitu, sebab tak kena adab. Adakah haram dosa? Tak haram kan. Haram ni kalau kita tayang depan orang. Haram tu atas nama aurat, tapi maknanya benda tu tak elok, tidak disukai. Tetapi kalau dalam keadaan darurah, dimaaf. Jadi begitu juga, maknanya perbuatan Nabi itu betul dalam setiap tindakan Nabi. Semuanya benar. Okay. Kenapa aktif sangat ni? Yang tiga, tabligh. At-tabligh. At-tabligh ni dia asal perkataan balam ghain, balagha. Balagha, baligh, maknanya sampai. Tabligh menyampaikan. Jadi tabligh tu artinya menyampaikan. Tak habis lagi, silap. Sidik tadi, benar perkataan, benar perbuatan, satu lagi benar diam. Diam Nabi pun benar juga. Masa mana? Seorang sahabat, dia ajak Nabi makan biawak dog. Jangan keliru, biawak dog dengan biawak Malaysia tak sama. Jangan kata tu sahabat boleh makan biawak, kita makan biawak lah, kejar sampai dalam parit. Itu lain. Ni biawak sini dia lain. Biawak sini dia tak termasuk dalam makanan yang boleh dimakan. Ada pun biawak dog ni, biawak padang pasir. Dia bukan duduk di selut-selut semak-semak, bukan. Dia duduk padang pasir. Dan warna dia lain, rupa dia pun lain. Boleh search kat Google lah. Jadi biawak dog ni sahabat ajak Nabi makan, tapi Nabi tak kata apa. Jadi ulama kata bila Nabi diam bermakna benar. Jadi bila Nabi diam saja tu maknanya boleh makan biawak dog tu. Tapi kenapa Nabi tak makan? Kerana Nabi tak minat. Itu je. Sebab Nabi pun ada benda yang dia suka makan, ada yang tak suka makan. Tapi tak semestinya benda yang Nabi tak suka makan ianya jadi haram. Tak. Contoh lagi, Abu Ayyub Al-Ansari dan keluarga dia menghidangkan kepada Nabi makanan yang dalamnya tu ada bawang. Kemudian Nabi tak makan. Bila Abu Ayyub tanya, adakah engkau sudah kenyang ya Rasulullah? Kenapa kau tak usik makanan ni? Kenapa tak makan?
Nabi kata kerana ada ini, yang ini bawang ini. Kerana aku tak makan bawang. Nabi tak makan. Jadi Nabi tak makan. Nabi tak makan bawang. Jadi Nabi tak makan bawang bukan maksud bawang tu haram. Cuma Nabi tak nak. Nabi tak minat. Jadi kalau kita nak ikut sunnah, tak ada masalah. Kita tak nak makan bawang, tak nak makan biawak dog dan sebagainya. Tapi bila orang lain makan, jangan kata haram. Sebab dia tidak diharamkan pun. Jadi itu sidik. Jadi benar dari segi perkataannya, perbuatannya dan diamnya. Nya siapa? Nya Nabi. Bukan Nabi Muhammad seorang, semua Nabi-Nabi. Sejak Nabi Adam sampailah Nabi kita, Nabi yang terakhir, macam kita dah baca dah semalam, 124,000 orang. Semua tu sekali sifatnya beginilah. Kemudian yang keduanya, amanah. Amanahnya kepercayaan. Boleh dipercayai dari segi apa aspek sekalipun. Aspek ekonomi ke, kewangan ke, apa ke, harta benda ke, semuanya Nabi boleh dipercayai. Ada orang bahagian kewangan dia boleh percaya, tapi bahagian sembang bohong, tak boleh percaya. Ada orang sembang betul percaya, tapi bahagian suruh simpan barang lesap. Jadi ada orang ni percaya sebahagian lagi tak boleh nak percaya. Nabi semua part, semua bahagian, semua aspek boleh dipercayai. Tak kiralah apa aspek sekalipun. Itu yang dimaksudkan dengan al-amanah. Yang ketiga, at-tabligh. Ambil perkataan balagha, baligh, iaitu sampai, tabligh menyampaikan. Artinya Nabi, tapi ini untuk Rasul. Kalau Nabi sahaja, dia tak ada yang tiga ni. Sebab Nabi tidak diwajibkan menyampaikan. Kita baca dah semalam. Jadi bagi Rasul, dia menyampaikan. Maksud menyampaikan di sini maknanya apa yang disuruh sampai. Sebab ada juga perkara yang Allah beri pada Rasul tetapi tidak disuruh sampai. Dalam syarah kitab-kitab yang lebih tebal, disyarah begitulah. Makna tabligh itu menyampaikan apa yang disuruh sampai. Bukan maksudnya bila Rasul menyampaikan semua benda disampaikan. Tak, bukan begitu. Nabi Rasul cuma sampaikan apa sahaja yang Allah suruh sampai. Yang Allah tak suruh sampai, tak sampai. Dan tak sampai, Rasul dia dah tahu. Contoh, ulama syarah lah bahagian ni dalam suratul Qadr. Kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya diturunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah tanya ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan apakah jalan engkau dapat mengetahui apa dia malam Lailatul Qadar tu? Maka ulama bahas, kalau dalam ayat Quran itu Allah buat persoalan, Allah buat pertanyaan kepada Nabi, itu tandanya lepas tu Allah bagi jawapan. Jadi bila Allah tanya Rasulullah, tanya Nabi kita, wa ma adraka ma lailatul qadr, apa yang kamu tahu ataupun apa jalan yang engkau dapat tahu tentang malam Lailatul Qadar? Maka ulama bahas, lepas Allah tanya, Allah bagi tahu ke Nabi bila Lailatul Qadar. Dan Nabi tahu malam bila Lailatul Qadar. Tetapi perkara itu disampaikan pada Nabi, tapi Nabi tidak menyampaikan pada umat. Cuma Nabi bagi hint-hint ada dalam hadis-hadis. Nabi kata carilah di malam-malam yang ganjil. Ganjil banyak kan? Tak ada spesifik yang tepat. Cuma Nabi bagi tahu kalau malam tu Lailatul Qadar, siangnya redup-redup, pagi matahari naik tu jadi redup-redup. Kita selalu bila dah lepas tu baru bahas. Pagi ni aku tengok redup. Mana malam tadi Lailatul Qadar? Betul hang buat apa? Tidur. Dah terlepas tak ada apa. Tapi tanda dia boleh tengok lepas, bukan sebelum. Kan macam waktu ni kita tak perasan sangat. Kan besok pagi siangnya baru nampak satu-satu dan sebagainya, redup-redup, cahayanya tak begitu terik. Itu antara tanda-tanda yang dikatakan oleh alim-alim ulama. Jadi perkara tu Nabi tahu, tapi Nabi tak menyampaikan pada umat kerana Allah tak bagi sampai. Jadi itu maksud tabligh tu. Bukan semuanya perkara Nabi sampai. Ada perkara yang Nabi tak sampaikan. Kerana itu antara rahsianya Allah dan Rasulnya. Ada yang untuk umat, ada yang khas untuk Rasul sahaja. Kan?
Baik. Lagi yang keempat, iaitu sifat fatonah. Al-fatonah. Bak kata tok guru kita, patani tu asal perkataannya fatonah. Fatonah ni maksudnya bijak. Kenapa orang patani itu dipanggil orang fatonah, orang yang bijak? Kerana mereka cerdik, mereka buat sawah, buat kincir air apa semua. Zaman dulu mereka tu memang dah orang cakap apa, orang cakap dah ada satu kehidupan yang harmoni dengan bercucuk tanam apa semua. Lah kali melekat nama fatani. Lepas tu melekat orang yang cucuk tanam ni orang panggil petani. Petani tu fatonah asalnya. Tu. Jadi fatonah ni maksudnya bijaksana. Kenapa disebut bijaksana? Sebab sana tu mana? Akhirat. Bijak akhirat, bukan bijak sini. Bijak sini dunia je cerdik, pandai, sembang kemah, cakap orang putih berbuih mulut, kan? Bab sains terror. Nak hidrogen campur oksigen gini. Masuk dalam kubur, malaikat tanya, "Marrabuka?" Hidrogen. Hidrogenmu. Jangan bijak sini, nak bijak sana. Dia bijak kepada akhirat. Dapat akhirat, dunia pun dapat. Allah. Kan? Dia gitu. Kejar dunia je, akhirat tak dapat. Tapi kejar akhirat, dunia dapat. Kan? Contohlah. Ni kita nak bagi semangat kepada orang yang mengaji agama, yang sungguh-sungguh mengaji agama. Ana ada sikit pengalaman lah melalui jalan, kedua-dua jalan. Sama ada jalan pulun dunia dengan jalan kejar akhirat, insya-Allah. Kan? Dulu kita kerja pulun dunia tak? Macam setengah sahabat-sahabat kita ada setengah tu sibuk siang malam kerja, tak cukup dengan siang, malam tambah lagi dengan overtime. Tak cukup-cukup dengan gaji apa semua. Buat lagi part time lah, buatlah macam-macam. Quran tak erti baca. Kuliah apa ustaz tak kenal. Tanya sifat 20, lagi tak boleh jawab langsung. Apa pun tak erti. Dah kalau semayang, okeylah dia semayang, tapi tanya rukun semayang pun fail. Jadi semayang dia tu atas dasar apa? Atas dasar ikut-ikut orang, bukan atas dasar ilmu. Akhirnya tak ada benda. Memang dunia tu nampak macam, tapi tak ke mana gak dunia dia. Kerja situ gak jadi kuli batak orang juga. Kan? Kerja bawah syarikat orang, kerja bawah orang, kira kuli batak orang lah tu. Kerja bawah orang gitu, dia kena dengar cakap orang ni, kena dengar ni. Tak apalah. Tapi walaupun dia kerja macam tu, tapi akhiratnya ada, okey sikit, okey juga, bagus. Ini akhirat langsung tak ada. Sebab apa? Sebab pulun ke dunia sangat. Tapi bila kita cebur dalam bidang ni, bidang mengejar akhirat ni, alhamdulillah dunia tu datang sekali. Dunia tu datang. Kita dapat akhirat pun dapat, dunia pun dapat. Mana dunia? Rumah pun dapat. Tak gaduh kena bayar sewa. Terus bagi duduk kuartus mahal. Lepas tu orang bagi sagu hati, sekolah bagi, mengajar kat luar masjid surau bagi. Ada je rezeki nak buat makan minum. Kadang-kadang tak cukup, tak payah pakai duit yang kita ada, orang bagi pula, bagi ayam, bagi ikan, bagi ketam lah, macam-macam. Ada je rezeki masuk, insya-Allah. Bila kejar akhirat, dunia pun dapat. Macam yang sembang dengan sahabat-sahabat itu. Kita nak pergi umrah tak ada duit, tapi bila kita buat kerja agama ni, kerja akhirat ni, orang duk pakat cari kita. Ustaz, minta ustaz bawa jemaah boleh tak ustaz? Nak bawa ke pergi umrah, nak dapat pergi free, sonok dapat pergi sana, kan? Dia semua tu. Tapi kalau kita pulun ke dunia, nak dapat semua tu, kena berhampas bulan. Tak sungguh tak dapat. Tapi bahagian akhirat, kita sungguh akhirat je, dunia tu dia datang sendiri ke kita, satu. Bini pun datang sendiri, dah ada pun datang lagi. Jangan risau, jangan takut. Betul tak? Baik, tu keempatnya al-fatanah, jadi bijaksana. Jadi Rasulullah, para nabi bijak. Okey, baik. Empat sifat ni, dia datang ni, sejarah dia lah. Dia datang ni sebab nak menafikan sesuatu penghinaan ataupun sesuatu yang tidak layak ke atas nabi-nabi dan rasul-rasul.
Jadi contohnya yang pertama, sidik, benar. Kerana ada orang kata Nabi dan Rasul ni ataupun Rasul kita ni bohong. Jadi menidakkan bohong tu, kita bawa perkataan sidik, benar. Dan Nabi tidak pernah berbohong. Kalau benar saja tak jadi. Sebab tu kita belajar ni pula sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul. Mustahil bagi Rasul itu 4. Pertamanya al-kizbu, artinya dusta. Maknanya kita kaitkan yang wajib tadi dengan yang mustahil ni. Nabi itu benar dan tidak dusta. Tidak tu sama sekali, tidak sama sekali dusta sampai bila-bila. Berbeza dengan kita. Sebab tu kita boleh kata Nabi Muhammad pun manusia juga, betul. Tapi Nabi Muhammad itu, Rasul-Rasul itu manusia luar biasa. Kita manusia biasa. Dua-duanya manusia. Kita pun manusia, mereka pun manusia. Tapi mereka manusia luar biasa, kita manusia biasa. Mana luar biasanya? Mereka itu benar dan tak pernah dusta. Kita mungkin juga benar, tapi kadang-kadang dusta. Betul tak? Kadang-kadang bohong, kan? Bohong binatang ada, bohong, kan? Dedak tak ada dalam tu. Dua acah ada, lembu kejar dia. Ingatkan ada. Bohong. Tu kadang dusta, banyak benda, kan? Cuma ialah kadang-kadang ada yang besar, ada yang kecil. Tapi maknanya terlibat juga dengan kedustaan. Adapun para nabi dan para rasul tak pernah berdusta walaupun sedikit. Walaupun melawak ke macam mana ke, tak ada. Kan? Yang keduanya al-khianah. Ambil amanah tadi, lawannya tu khianah. Maknanya para nabi, para rasul ini al-amanah, mereka itu jujur, percaya dan tidak pernah khianat. Kita tak. Kita manusia biasa, mungkin ya kita amanah, tapi kadang-kadang kita khianat. Khianat member, kan? Khianat tak kira lah, macam-macam. Adapun para nabi dan para rasul tak pernah khianat. Jadi kata guru kami, guru kita lah, maksud amanah itu 2, iaitu melakukan yang wajib dan melakukan yang sunat. Adapun makna khianat, melakukan yang makruh atau melakukan yang haram. Kalau kita nak masuk dalam golongan amanah, buat yang wajib dan buat yang sunat. Tapi kalau kita buat benda yang, walaupun kita mungkin tak buat benda haram, tapi kita duk selalu buat benda makruh, maknanya kita dah termasuk kelompok khianat sebenarnya. Khianat dah tu. Khianat ni pembelot lah. Khianat ni Allah tak suka. Lepas tu jangan buat ringan perkara-perkara makruh, apatah lagi haram. Cuba-cuba tinggalkan perkara-perkara yang tak elok. Adapun harus duduk tang mana? Para nabi dan rasul itu harus mereka menjadi sunat pada mereka. Maknanya tak jadi duduk tang harus. Apa saja yang harus pada sisi manusia, apa yang Nabi dan Rasul buat menjadi pahala. Maknanya makan mereka pahala, minum mereka pahala. Pada sisi kita, makan minum tu harus je pada kita. Tapi makan minum para Nabi dan para Rasul itu ibadat, jadi pahala. Kebaikan pada mereka. Yang 3, al-kitman, artinya menyembunyikan, lawan kepada tabligh. Nabi dan Rasul itu tabligh, menyampaikan, dan mustahil Rasul itu menyembunyikan. Sama ada menyembunyikan kerana lupa atau menyembunyikan kerana sengaja. Tak ada. Adapun kita ni, ya kita sampaikan, tapi ada masa-masa kita sembunyikan. Kadang-kadang macam kita ni lah penceramah, kadang kita tengok orang depan kita tak. Tengok ni jenis geng-geng, geng-geng lawan pula. Ramai pula, memang masjid tu tempat dia dah. Jadi kita pun cakap cover. Maknanya seolah-olah kita menyembunyikan sesuatu yang sepatutnya kita kena sampai, tapi kita buat tak nak cakap. Maknanya kita ada benda yang kita selindung tak. Tapi para nabi dan para rasul, bila dia menyampaikan, tidak ada satu pun yang dia sembunyikan, melainkan Allah suruh sembunyi. Macam bila Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW turun daripada Isra' wal Mi'raj, Allah perintahkan Nabi untuk sampaikan kepada umat. Sama ada logik ke tak logik, boleh terima ke tak boleh terima, Allah suruh sampai. Kebetulan dalam takdir Allah, Allah buat orang pertama yang Nabi kita jumpa Abu Jahal. Nabi tetap sampaikan, walaupun
dalam pemikiran tu logiknya kita kata takkan Abu Jahal nak terima. Sebelum-sebelum ni pun dia lawan, apatah lagi cerita pelik macam ni, cerita naik ke langit, lagilah dia takkan terima. Nah, tapi bila dah Allah suruh sampai, Nabi tetap sampai. Kita kalau suruh satu benda tak payah cakap dengan dia, bukan dia dengar pun. Nampak? Padahal Nabi kalau patutnya Nabi pun boleh fikir lah, Abu Jahal takkan terima, buat apa aku pergi cerita kat dia. Bukan masalah buat apa aku pergi cerita ke tak cerita kat dia, tapi ini perintah Allah. Bila Allah suruh sampai, dia dengar ke tak dengar, dia terima ke tak terima, Allah suruh sampai, wajib kita sampai. Lepas tu kita dalam berdakwah ni kena pegang gitu lah. Ini kita bagi alasan, tak payah puak-puak mereka ni bukan dengar. Dengar tak dengar, Allah suruh sampai, wajib sampai. Kita kena sampai lah. Sama ada cerita itu memedihkan hati mereka ke, sakitkan telinga mereka ke, kita kena cakap lah. Tapi standby lah. Kalau tayar kena pancit ke apa nak di tempat lawan. Nampak? Tapi nak tak nak kena cakap. Rasul tak ada menyembunyikan. Sebab tu Rasul bersedia menghadapi segala mehnah dan ujian dalam bab menyampaikan. Rasulullah pergi ke Taif, balik macam-macam, dibaling dengan batu dan sebagainya. Tapi Rasul tetap menyampaikan, walaupun dia tahu akibatnya akan dibaling dengan batu dan sebagainya. Kerana Rasul memandang apa? Balingan batu itu bukan daripada mereka, tapi balingan kasih sayang daripada Allah. Memandang Allah Ta'ala. Kita gitu juga, bila kita berjuang menghadapi sebarang bentuk ujian, pandanglah ujian tu bukan daripada puak-puak ni, bukan daripada lawan ni, tapi ujian itu datang daripada Allah. Bila datang daripada Allah, benda yang besar jadi kecil, benda yang berat jadi ringan. Benda yang tak suka jadi suka. Tu. Yang keempat, sini ditulis al-baladah. Al-baladah ni maknanya bodoh. Itu nama lain. Tapi al-baladah ni, kenapa Syekh ni ataupun pengarang kitab ni dia guna perkataan al-baladah? Kenapa dia tak guna perkataan lawan bagi fatonah tu? Kenapa dia tak pakai perkataan jahil? Faham tak? Jahil ni maksud apa? Bahasa pasal kita sebut bodoh lah, tapi bahasa yang lebih spesifik ataupun yang lebih hampir kepada tepat, jahil tu maknanya tak tahu. Memang hakikat semua orang bermula daripada tidak tahu. Dalam ayat Quran suratul Baqarah, Allah sebut wa 'allama adamal asma akullaha. Aku yang ajarkan pada Nabi Adam akan setiap satu-satu benda. Maknanya asal tu Nabi Adam tu tahu tak tahu? Tak tahu juga. Maka bila Allah ajar, barulah Nabi tahu. Semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul semua baru tahu. Itu yang maknanya asal kita ni semuanya jahil, kemudian kita baru tahu. A'lamu, kita baru tahu, kita baru ngaji dengan ilmu. Adapun Allah tak boleh kita kata jahil, kerana Allah tak bermula dengan tak tahu, tapi Allah sentiasa tahu. Tapi makhluk dia bermula dengan tidak tahu. Sebab tu dia tak pakai perkataan jahil, tapi dia pakai perkataan baladah. Al-baladah ni maksudnya dah tahu tapi bengap juga. Tu maksudnya. Dah ngaji dah, hangguk tengok. Habis lepas mayan tarawih, moreh tanya pula. Baladah tadi apa? Balada, lagu balada. Empuk dengan dalam. Baladah ni. Tu mana bengak tu. Nak ngaji dah bodoh lagi. Tu. Adapun para, kalau kita mungkin iyalah, tapi para nabi dan para rasul, mereka fatonah, bijak dan tak baladah. Maknanya bukanlah bila Allah dah ajar bebal lagi dah. Bila Allah dah ajar, Allah dah bagi tahu satu benda, dia faham, dia ingat dan dia bijak dalam menyelesaikan setiap masalah yang telah Allah uji. Itu maksud dia. Bukannya sampai tak erti apa, tak tahu nak buat apa. Mustahil lah. Sebab tu kita tak boleh kata kalau dia begini, kalau menafikan keempat-empat sifat ni, maka terbatal lah sifat diri Rasul tu. Kerana kalau Rasul tu bodoh, tak reti, bengap, macam mana nak memimpin umat? Kalau Rasul tu menyembunyikan, dah banyak benda yang dia rahsiakan, maknanya tak jelas, tak telus. Orang pun macam mana nak percaya kat dia? Bila Rasul tu bila menyembunyikan, maknanya dia tak boleh dipercayai, hilang sifat amanah, jadi khianat. Bila dah tak dipercayai, maknanya dia seorang pendusta, mana hilang sifat siddiq. Jadi empat sifat ni dia berkait rapat.
Jadi tak boleh kita nak nafi, dan yang nak nafi 4 mustahilnya itu. Pegang kemas-kemas. Siddiq, al-amanah, tabligh, fatonah. Lawannya al-kizbu, al-khiyanat, al-kitman, al-baladah. Okay, selesai. Sifat yang harus bagi Rasul. Okey, baik. Jadi sebelum tu, kenapa kita mengiyakan keempat-empat sifat ni? Kerana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad tu 2 kali taukid. Kalau orang ngaji ilmu alat, ilmu nahwu, lam tu taukid dah, qad tu taukid lagi. Kalau 2 kali taukid, maknanya tekan dia tu sungguh-sungguh. Allah nak sungguh-sungguh, ni bukan main-main. Laqad, sungguh-sungguh, demi sesungguhnya. Sebab tu kalau kita baca dalam terjemahan, dia tulis demi sesungguhnya. Demi tu sungguh dia, sungguh tu sungguh lagi. Laqad kana lakum, sungguh-sungguh. Apa yang ada pada kamu itu, laqad kana lakum fi rasulillah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Maknanya kalau kamu nak jadi baik, sungguh-sungguh kamu ikut Nabi dan Rasul, kamu akan dapat contoh ikutan yang terbaik. Maknanya idola kita, ikutan kita mesti tidak boleh yang lain melainkan para Nabi dan para Rasul. Bagi kita umat Nabi Muhammad, idola nombor 1 kita mestilah Nabi kita, Nabi Muhammad. Ittifaq ulama, sepakat ulama kata, bila ditanya pada seseorang, siapakah orang yang paling kamu kagum, orang yang kamu nak ikut, orang yang menjadi idola dalam hidup kamu, kalau dijawab nama selain nama Nabi Muhammad SAW, maka rosak akidahnya. Kalau tidak bertaubat, boleh terkeluar daripada Islam. Sebab apa? Mesti nombor 1 dalam hati kita, mesti baginda Nabi Muhammad SAW, mesti nombor 1 jadi contoh ikutan kita. Sebab ada dalil Al-Quran. Dalil Quran ni kuat, uswatun hasanah, kan? Jadi kalau Allah suruh ikut Nabi, mustahillah Nabi bersifat dengan sifat yang tak baik, seperti pendusta, khianat, kitman, al-baladah. Seperti mana disebut dalam kitab Matan Umul Barahin, kata dia, kalaulah Nabi itu pendusta, takkan Allah suruh ikut dia. Mana jadi berdusta tu jadi sunnah lah nanti. Nanti orang sonok lah berdusta, kerana Nabi ni contoh ikutan. Dari aspek kehidupan kita pula, selepas tidak adanya Nabi, siapa mengganti tempat perjuangan Nabi? Hadis yang selalu kita sebutlah, innal ulama awrasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Maka bila sebut pewaris Nabi, ulama wajib mewarisi sifat Nabi. Bukan menjadi Nabi, tapi sifat-sifat Nabi tu dia kena amal, kena ada pada diri dia. Yang pertama, dia tak boleh dusta, dia kena cakap benar. Dari sudut perkataannya, perbuatannya, sebab tu tingkah lakunya, angkat cawannya, makan minumnya, semuanya menjadi contoh pada umat. Ada orang tengok, Tok Guru makan macam ni tu, semua duk hati. Lepas tu ini kita yang mengaji ilmu agama ni kena pegang benda ni. Sebab tu apa saja tingkah laku kita, kalau antara kawan-kawan kita mungkin kita boleh longgar-longgar sikit, tapi bila berada di luar, kena hati-hati banyak. Sebab orang perhati kita. Sebab kita ni menjadi ikon pada ummah, menjadi contoh. Orang duk tengok kita, perhati kita, cara berpakaian kita, cara sembang kita, cara berjalan, tak kiralah apa saja kita buat, menjadi contoh. Jangan sampai satu hari nanti, bila ada masyarakat buat benda tak elok, bila ditanya kenapa hang buat macam ni, ustaz tu pun buat macam tu, maka kita menjadi perosak kepada umat. Kita menunjukkan contoh yang tidak baik pada umat. Lepas tu bila seorang sahabat tanya ke Saidina Umar, ma yahdimul Islam, wahai Saidina Umar, apa yang menghancurkan Islam? Ada 3 perkara. Yang pertama Saidina Umar sebut zalatul alim, orang alim tergelincir. Tergelincir macam mana? Orang alim terikut akan keduniaan. Peredaran zaman, orang awam diikut lantak dia lah. Kita orang yang berjuang untuk agama ni, jangan ikut peredaran tren-tren zaman tu. Kita kena ikut Rasulullah, bukan ikut zaman, ikut Rasulullah. Maka istiqamah dengan pakaian sunnahnya, apa-apalah yang diajarkan baginda Nabi. Tiba-tiba kita para ustaz, para da'i diikut cara K-pop lah, apa hip hop pakai. Ustaz pun Allah nampak pakai cap, topi apa semua. Dia jadi walaupun memang tak sampai ke tahap haram, tapi paling tidak dia telah mendidik ummah jauh daripada sunnah Nabi.
Sebab tu sebelum nak mengajak umat kepada sunnah, wajiblah para alim ulama itu bersunnah dulu, kerana dia nak jadi contoh. Macam mana kita nak ajak orang berjubah kalau kita sendiri tidak berjubah, kan? Macam itulah lebih kurang dia. Sebab tu penting. Nak jadi tujuan, antara tujuan lain kita mengaji sifat-sifat Rasul ni adalah untuk kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, kerana jalan kita ni jalan nak menegakkan hukum hakam agama Allah. Jalan kita jalan ulama. Sebab kata Tok Guru, memanglah nak mengaku ulama tu jauh sekali, kita bukan ulama, tetapi kita ahli kepada golongan ulama, iaitu jalannya jalan di belakang ulama. Nak mengaku kita, tak payah kata nak mengaku ulama, nak mengaku ustaz pun segan. Tapi jalan kita tu, bila jalan kena jagalah juga, ada adab dia. Memang kita bukan kepala gerabak, kita bukan kepala kereta api. Yang gah tu kepala kereta api duduk depan tu, tapi kita gerabak belakang. Walaupun kita gerabak belakang, kita kena jaga tata tertibnya, kena ikut kepala kereta api. Tapi kita buat songsang, kita menyebabkan kepala gerabak menjadi susah, sehingga kan akhirnya kereta api terbabas. Punca orang ni macam ini. Yang menjadi fitnah kepada ulama-ulama difitnah. Orang bawah yang mengaji agama yang tidak secara tepat, akhirnya menjadi fitnah kepada alim-alim ulama. Tok Guru jadi fitnah, kan? Orang kata, tengok ustaz tu pun boleh menyanyi, habis. Jadi apa pandangan orang terhadap agamawan? Ustaz ni pun karaoke, ustaz ni pun habis. Orang guna nama ustaz, walaupun seorang dia yang buat, tapi terpalit pada semua. Lepas tu kena jaga, kan? Lepas tu kena terapkan sifat-sifat para rasul ini pada diri kita. Walaupun susah, perlahan-lahan amalkan ia. Dan berhati-hati daripada merosakkan ia. Kerana imej yang kita bawa bukan diri kita, tapi imej yang kita bawa ialah imej agama, imej Islam, kan? Macam dululah, ni dulu kan, sekarang ni dah bagus-bagus, tengok muka pun soleh-soleh semua depan ni, kan? Dulu orang kampung komplain kat Ana tu, Abang Syam Burger tu. Dia kata, ustaz, budak-budak pondok pumpang isap okok, saya tak ada segan langsung sembang, tak macam orang ngaji agama. Allah, cedera hati ni, luka dengar cakap gitu. Mujur dia cakap dengan saya, kalau dia cakap dengan Tok Guru, agak-agak apa perasaan Tok Guru, kan? Sebab tu kita kena jaga imej, kena jaga. Kalau tak bersedia nak menjaganya, jangan duduklah dalam pondok. Sebab bila duduk pondok, tolong jaga maruah pondok, maruah agama, sebab kita menjadi cerminan kepada masyarakat luar, kan? Tu. Baik. Kemudian sifat yang harus bagi rasul-rasul. Sikit lagi sifat yang harus bagi rasul-rasul. Harus bagi rasul-rasul itu satu sifat. Ada satu je sifat rasul. Tadi 4 wajib, 4 mustahil. Yang harus satu je, iaitu berperangai dengan perangai manusia yang tidak membawa kekurangan pada martabat mereka itu, seperti berkahwin, makan, minum, sakit, yang tidak cacat, seperti buta, sopak dan kusta. Dalam kitab Hidayatul Sibyan disebut dengan lafaz Arabnya al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin. Al-a'radul basyariyah artinya perangai manusia. Pertama sekali kita kena faham, para nabi dan para rasul itu berperangai seperti perangai manusia. Macam kita semua, perangainya sama. Dari sudut kemanusiaan. Maksud dari sudut kemanusiaan, Nabi pun berjalan dengan kaki, bukanlah terbang macam tu dah. Maknanya Nabi berjalan dengan kaki, makan, minum macam manusia, tidur dan sebagainya. Tetapi al-aradul basyariyati allati la tuaddi ila naqsin, yang tidak membawa kepada kekurangan. Walaupun nabi-nabi itu berperangai seperti perangai manusia, tapi tak bawa kurang. Kita berperangai manusia tapi banyak kurang. Buat silap, buat lalai, walaupun dah minta maaf, buat lagi salah. Macam tu kita. Ada pun para nabi, para rasul bersifat manusia, tetapi tidak membawa kepada mereka itu kekurangan. La tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, pada martabat mereka yang tinggi. Lepas tu kita kena letak martabat para nabi dan para rasul itu tinggi, mulia. Jangan kita perendah-rendahkan, paling kelekeh kan. Jangan kita kata nabi rasul, wah disilap tak? Cakap gitu merendahkan martabat kenabian. Hukumnya haram, berdosa kalau cakap dalam keadaan sedar, rosak akidah, jadi kafir. Tapi kalau cakap dalam keadaan tak sedar, wajib bertaubat segera.
Dan seperti kata ulama kal maradi wa nahwihi, seperti sakit tapi sakit yang tidak melampau. Kita boleh kata para nabi dan para rasul pun ada sakit. Sakit seperti mana sakit kebiasaan manusia saja, bukan sakit yang melampau-lampau. Contoh macam dalam kitab ni sebut, iaitu sakit yang tidak cacat. Jangan sampai cacat. Jangan kata ada orang nabi tu Allah, mulut pun sengit mulut sampai telinga mulut. Itu mencacatkan, maknanya memburukkan. Malah dalam ada satu kitab dia mensyarahkan tentang sifat para nabi para rasul ni tebal, sehingga kan disebut satu-satu terperinci. Para nabi dan para rasul itu tidak menjelekkan. Jelek ni maksudnya perut buncit contoh. Nabi tak ada perut buncit. Itu bukan nabi, itu YB. Tak ada perut buncit ni hadah, tak ada. Kuruh keding sampai nampak tulang, tak juga, sebab pun jelek. Kuruh keding ni jelek. Para nabi tidak sampai kuruh keding gitu. Para nabi itu tinggi tapi tidak melampau tinggi sampai sadung kepala hantuk ke dinding, tak. Itu pun jelek, terlampau tinggi sangat. Orang tengok, teruk ni tinggi. Tu teruk juga, terlampau tinggi. Atau ketok, mana nabi? Bawah tak nampak dah, tu bukan nabi. Ketok dah, pendek. Dia semuanya perfect. Sehingga kan dalam Syama'il Muhammadiyah sebut, Nabi berdiri dengan setiap kali Nabi berdiri dengan mana-mana sahabat, tetap nampak Nabi lebih tinggi. Cumanya taklah melampau, tapi tetap nampak Nabi lebih tinggi dan Nabi lebih tertonjol daripada yang lain. Sehingga tenggelam nampak yang lain. Nampak Nabi hebat lagi, mukanya bercahaya, cantik. Lepas tu sepakat ulama kata memang Nabi Yusuf itu handsome, kacak. Tetapi setiap Nabi juga kacak pada zamannya. Maknanya Nabi Adam orang paling kacak di zaman Nabi Adam. Nabi Nuh, Nabi yang paling kacak di zaman Nabi Nuh. Sebab Nabi ni dia bukan serentak, dia ada ikut zaman-zaman dia. Dia begitu. Maknanya dialah yang dialah yang terbaik di setiap zaman dia tu. Para nabi dan para rasul ni. Maknanya tidak ada bentuk kekurangan, ketaelokan dan sebagainya. Tak ada. Jadi kalau ada contoh macam sakit dan sebagainya, itu sakit itu sekadar nak mengajar umat, bukan maknanya sakit melarat-larat teruk-teruk dak. Atas dasar nak mengajar umat saja. Contoh Nabi semayang asar 2 rakaat, patutnya tamam 4 tapi Nabi buat 2. Bukan bermaksud Nabi pelupa. Kalau Nabi pelupa, dia mesti berlaku sekali lagi. Tapi benda tu berlaku sekali je. Macam kita jenis lupa, kan? Lagi-lagi kalau duit bantuan kerajaan dah nak habis, lagi cepat lupa. Nampak? Pas seminggu sekali silap semayang asar 2 rakaat. Tu kita. Itu jenis maknanya pelupa. Ada pun Nabi sekali tu je jadi. Dan kenapa Allah buat bagi jadi? Bukan sebab Nabi lupa, untuk mengajar umat, kata ulama. Maksud mengajar umat supaya umat boleh belajar. Kalau semayang tak cukup, tersilap buat 2, macam mana nak buat? Nabi dah tunjuk dah. Nabi bangun sebalik, Nabi sambung lagi 2. Jadi tu jadi kaedah fiqh, kaedah hukum. Nampak? Jadi untuk mengajar. Semua pun apa Nabi buat untuk mengajar. Nabi tidur, kata ulama, bukan kerana Nabi terlampau ngantuk dak, tapi Nabi tidur untuk mengajar umat cara tidur. Macam mana cara tidur yang betul, tidur yang waktu yang macam mana sesuai. Semuanya untuk mengajar umat. Nabi makan bukan sebab Nabi terlampau teringin, sedapnya akan sangat ni. Tak. Nabi bukan gopoh macam kita, kan? Nabi makan kerana nak mengajar umat cara makan. Apa benda boleh makan, apa benda tak boleh makan, adab-adab makan macam mana, guna apa, tangan ke apa ke sebagainya. Semuanya itu menjadi ilmu. Sebab tu mereka ulama mengkaji sifat diri Nabi, daripada hujung rambut Nabi sampai kaki Nabi, daripada bangun tidur Nabi sampai Nabi tidur balik. Ulama kaji untuk diterbitkan hukum, untuk dijadikan ilmu, untuk dijadikan contoh uswatun hasanah. Jadi maknanya Nabi ni tugas dia untuk nak mengajar umat. Jadi apa yang kita nampak berlaku pada Nabi, pada zahir sisi manusia nampak macam tak elok, tu bukan sebenarnya tak elok, tapi untuk mengajar umat. Jangan kita merendah-rendahkan martabat kenabian. Dulu ada satu orang ustaz, dia kata Nabi pun kadang-kadang terlupa. Habis rosak akidah cakap begitu ni. Ustaz cakap. Jadi kita mengaji kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah Asy'ariyah, berpegang tak boleh kita merendah-rendahkan martabat kenabian, martabat kerasulan. Hukumnya haram.
Tapi kalau ikut apa fikrah-fikrah yang lain, wallahu alam. Jadi kita ikut ahli sunnah wal jamaah, ikut Asy'ariyah, ikut Maturidiyah, ikut ulama-ulama kitab-kitab Jawi, kitab-kitab lama, kitab-kitab turah ni, pegang. Mereka sepakat semua kata tak boleh merendah-rendahkan martabat para nabi dan para rasul. Jadi kita berhenti setakat tu. Kita sambung nanti khamsah wa ishrun 25 pekerjaan rasul-rasul. Jadi dia akan cerita detail pula pekerjaan rasul-rasul tu, apa yang nabi rasul buat, insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu pada malam ini yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama, dan untuk kita bertambah kasih kepada baginda Nabi kita, dan supaya dengan kasih bukan hanya di bibir, tetapi dengan kasih itu kita mengikuti akan jejak-jejaknya, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allah